pakai mana sih? Ini kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Pengacara Majlis, yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa Masjid Kampung Gong Tak Nasik, seterusnya sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dan hidayahnya kita menggunakan anugerah Allah taala yang dikurniakan kepada kita, iaitu nikmat kesihatan, kekuatan tubuh badan kita dapat bergerak, dapat berjalan, dapat melihat, dapat mendengar. Kita gunakan semua anugerah ini dengan kita menghadirkan diri ke rumah Allah Azza wa Jalla, dan seterusnya untuk sama-sama kita meningkatkan lagi kefahaman, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat hadis Nabi alaihi salatu wasallam, riwayat Tabarani, yang berbunyi inna buyutallahi fil ardi al masajid fa haqqun 'alal mazur an yukrima zaid, atau kama qala alaihi salatu wasallam, yang bermaksud sesungguhnya rumah-rumah Allah di atas muka bumi adalah masjid-masjid, maka sudah semestinya menjadi kewajipan kepada tuan rumah untuk memuliakan tetamunya. Jadi kita ni semua adalah tetamu-tetamu Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala insya-Allah tidak akan mensia-siakan apa jua amalan kita. Lebih-lebih lagi kita memakmurkan rumah-rumah Allah, dan lebih-lebih lagi kita sama-sama untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat At-Tabarani juga dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat menyebut bahawa selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salah seorang sahabat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ataupun nama sebenarnya Abdurrahman ibn Sakh, mendapati Masjid Nabawi tidaklah begitu meriah, makmur sebagaimana meriahnya diimarahkan Masjid Nabawi ketika hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah buat keputusan, dia pun pergi tempat orang ramai berkumpul di Madinah ketika itu. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun berkata, wahai sekalian manusia, kamu pergilah ke Masjid Nabawi, harta pusaka Nabi sedang dibahagi-bahagikan. Ataupun dalam nas bahasa Arabnya menyebut wa dzaka mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqassam. Pergilah ke Masjid Nabawi sekarang ni, harta pusaka Nabi sedang dibahagi-bahagikan. Lalu bila orang ramai mendengar demikian, nak dengar bagi harta ni, ialah manusia sebagai jiwa fitrah mereka minat belaka. Ramai-ramai pergi ke Masjid Nabawi. Tapi bila pergi Masjid Nabawi, tidak kelihatan pun harta pusaka dibahagikan.
iaitu dalam fikiran mereka mungkin harta rampasan perang yang ada masa Rasulullah SAW dan para sahabat berjuang, berperang, menang, dapat harta rampasan. Jadi mungkin pada anggapan mereka harta-harta berkenaan sedang dibahagi-bahagikan. Jadi masing-masing tu jenguk ke dalam Masjid Nabawi, tidak ada pun dibahagikan harta berkenaan. Tapi adanya dalam Masjid Nabawi berkenaan halaqah-halaqah yang majlis-majlis ilmu membicarakan soal halal haram, halaqah tadarus Al-Quran, kumpulan manusia sedang berzikir kepada Allah, kumpulan manusia yang sedang mengerjakan sembahyang-sembahyang sunat. Lalu mereka pun bertanyalah kepada Abu Hurairah. Dia kata, mananya harta pusaka yang kamu sebut tadi? Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun menjawab, wahai hakum, wa dzaka mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah pun menjawab, dia kata, malangnya nasib kamu. Apa yang kamu sebut tadi, apa yang kamu lihat, halaqah majlis ilmu, majlis orang yang sedang bertadarus Al-Quran, kumpulan yang sedang berzikir kepada Allah, kumpulan yang sedang mengerjakan sembahyang-sembahyang sunat, maka itu adalah harta pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh yang demikian, kita bersyukurlah kepada Allah kerana walaupun orang kata sambutan mengenai kelahiran keputeraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan yang lepas, kita berada di bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir sekarang ni, maka tak salah bagi kita untuk sentiasa memperingati dan cuba untuk menghayati ajaran Nabi SAW dalam kehidupan kita. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran yang berbunyi, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang bermaksud, Allah Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, iaitu sekiranya mereka cinta, kasih kepada Allah, maka ikutilah aku, iaitu ikutilah ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niscaya kamu diampun, niscaya kamu akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosa-dosa kamu, dan Allah Taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan seterusnya baginda Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang bermaksud, baginda bersabda, sesiapa yang menghidupkan sunnahku, maka sesungguhnya dia adalah orang yang mencintaiku, dan sesiapa yang kasih kepadaku, baginda Nabi kata, nescaya dia di hari akhirat kelak akan bersama-samaku dalam syurga. Dalam arti kata menghidupkan sunnah Nabi, bukan sekadar orang kata sebagaimana orang sambut selawat, tetapi kita menghidupkan amalan yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kita mari sembahyang berjemaah ni pun, dalam arti kata kita menghidupkan sunnah Nabi, iaitu kita dalam golongan yang kasih kepada Nabi dan dalam golongan insya-Allah yang dijanjikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam akan bersama baginda dalam syurga kelak. Mana tak perlu pada huraian yang lebih detail lagi, seolah dalam arti kata yang lebih mudah, mari sembahyang berjemaah ni pun dalam arti kata kita menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita dalam golongan yang cinta kepada baginda dan di akhirat kelak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Bila bersama dengan Nabi dalam syurga, kau makna mendapat kedudukan yang hebat di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau atas dunia kita ambil contoh yang rekah lah. Kalau orang naik kapal terbang, naik kapal terbang pun ada kelas-kelas dia juga.
Kalau kelas ekonomi, kelayanan jadi lain. Kelas bisnes kelas, layanan dia lain. First kelas, layanan dia lain. Walaupun dalam kapal terbang yang sama. Dalam kapal terbang yang sama, tapi kelas yang berbeza, layanan pun berbeza. Orang yang duduk dalam kelas ekonomi boleh bawa timbangan barang-barang beg dia dalam lebih daripada 30 kilo. Tapi kalau kelas bisnes kelas, first kelas 40 kilo dah apa lagi. Orang yang duduk kelas ekonomi ketika baris nak masuk dalam kapal terbang, kena baris tunggu ramai-ramai beratur. Tapi orang yang dalam bisnes kelas naik kapal terbang tak payah beratur ramai-ramai. Tak, layanan istimewa. Hak tu dari segi atas dunia yang kita nampak. Apatah lagi Nabi sebut orang yang kasih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan baginda di akhirat kelak, maknanya mendapat kedudukan yang sangat istimewa. Kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan baginda Nabi alaihi salatu wasallam, sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka ni dapat berjumpa dengan Nabi, bersama-sama dengan baginda Nabi alaihi salatu wasallam, beriman dengan Nabi, maka mereka mendapat kedudukan yang istimewa. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, tuba liman ra'ani wa amana bi wa tuba liman ra'a man ra'ani, atau kama qala alaihi salatu wasalam. Yang bermaksud, baginda bersabda, beruntunglah kepada golongan, kepada siapa yang dapat melihatku dan beriman kepadaku. Dan beruntung juga Nabi kata, sesiapa yang dapat melihat orang yang pernah melihatku, iaitu para sahabat. Mereka mendapat kedudukan yang istimewa. Dah kita umat akhir zaman ni tetap juga mendapat kedudukan yang terbaik. Rasulullah SAW pernah sebut kepada para sahabat, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, yang mana satu ketika Abu Ubaidah ibn al-Jarrah dia makan bersama dengan Nabi SAW serta beberapa orang para sahabat yang lain. Maka Abu Ubaidah ibn al-Jarrah pun bertanyalah pada Nabi, ahadun khairum minna aslamna wa jahadna ma'ak. Kata Abu Ubaidah ibn al-Jarrah kepada Rasulullah, dia kata, wahai Rasulullah, adakah orang yang lebih baik daripada kita ni, golongan sahabat, iaitu orang yang pernah berjumpa dengan kamu, beriman dengan kamu, kita masuk Islam, beriman dengan kamu dan berjihad bersama kamu, adakah orang lain lebih baik daripada kita? Maka jawab Nabi SAW, na'am, qaumun yu'minuna bi min ba'dikum, qaumun yu'minuna bi min ba'dikum falam yarawni. Nabi kata ada, mereka adalah golongan yang datang selepas kamu, beriman kepadaku walaupun mereka tidak melihatku. Kita umat akhir zaman lah. Maknanya kita tetap mendapat kedudukan yang baik. Ini di antara sifat kasih sayang Rasulullah SAW kepada umat dia. Tak kira sama ada umat yang hidup sezaman dengan dia ataupun umat yang hidup selepas daripada kewafatan Rasulullah, juga Rasulullah SAW ingat kepada umat dia, ingat kepada umat dia. Golongan sahabat yang cinta kasih beriman kepada Nabi SAW mendapat kedudukan yang baik. Mungkin di antara kita umat akhir zaman ni, mungkinlah kata, untungnya kalau kita hidup zaman Nabi, dapat beriman dengan Nabi, dapat tengok Nabi, dapat bersama dengan Nabi berjihad. Tapi tak semestinya kalau kita hidup zaman Nabi kita pun boleh beriman. Sebab beriman golongan sahabat
pada keadaan ketika itu, belum tentu kita kalau hidup boleh beriman. Dengan cabarannya, dengan tentangan orang kafir musyrikin, dengan sesaan yang mereka dapat, belum menjamin lagi seseorang yang hidup pada zaman Nabi memang tentu dia beriman kepada Allah. Kalau kita melihat sejarah Bilal bin Rabah, bagaimana seksanya dia ketika dia berada dalam keadaan hamba lagi, belum dimerdekakan, diseksa oleh tuan dia Umayyah. Sehingga seksaan yang dia terima tu begitu teruk. Kalau diseksa dengan bunuh habis nyawa gitu selalu, tak apa juga, tapi diseksa, maknanya dalam keadaan bernyawa diseksa. Dan seksaan yang paling teruk disebut dalam kitab sejarah, antaranya selepas dipukul di rotan dan dijemur di tengah panas, ditindih dengan batu yang besar. Mana kepanasan di bumi Mekah lebih panas di negeri kita daripada negeri Malaysia kita. Kalau Malaysia 33 darjah Celsius, 38 darjah Celsius paling panas, kita rasa panas. Tapi di bumi Mekah sampai 45 darjah Celsius, maknanya begitu panas sekali. Maka Sayyidina Bilal bin Rabah dengan kemanisan iman dia tetap beriman kepada Allah. Sehingga dalam kitab sejarah sebut, ketika dia diseksa demikian, ditindih batu di tengah panas, maka bibir mulut Bilal bin Rabah senantiasa sebut ahad, ahad. Disebut la tazalu syafatahu tantiqani bi kalimati ahad, ahad. Maknanya bibir mulut Sayyidina Bilal bin Rabah sebut sama ahad, ahad. Sebab tuan dia seksa dia demikian supaya dia jangan beriman kepada Allah, jangan mengesakan kepada Allah. Jangan beriman kepada Allah, tapi Sayyidina Bilal tetap Allah, Allah yang esa, Allah yang esa, ahad, ahad. Begitu kuatnya iman Bilal bin Rabah. Hari ini kita bukan diuji dengan seksaan, tapi diuji dengan nikmat. Nikmat nak bangun pagi sembahyang subuh berjemaah, nak pergi masjid pun rasa payah. Sedangkan dalam hadis sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamuna fil atamati was-subhi la atauhuma walau habwan." Jikalau manusia tahu tentang kelebihan ganjaran pahala yang ada pada sembahyang isyak dan subuh berjemaah, nescaya manusia akan pergi menghadirkan diri sembahyang isyak dan subuh berjemaah walaupun dalam keadaan merangkak. Maknanya kita hari ini bukan diuji dengan kesusahan, bukan macam orang Palestin nak pergi masjid, lebih-lebih lagi di waktu gelap, takut ditembak oleh tentera-tentera Israel, dihujani peluru. Kita bukan hujan peluru, hujan yang turun daripada langit yang kena basah, bukan kena mati. Orang-orang Palestin nak pergi sembahyang dihujani peluru. Kalau kena, ibarat kata boleh habis umur nyawa selalu. Diuji. Orang kita tu, kalau setengah-setengah orang yang duduk di Patah Barat di Kuala Lumpur, batang golek duk berdeluk kuat sangat. Jadi bila bini gerak suruh sembahyang subuh, suruh sembahyang awal-awal, dia jawab ahad, ahad. Dikata ke bini dia, hari ni hari ahad, hari cuti. Tak payahlah mengawal-awal sangat. Dia jawab gitu pula. Bila jawab ahad-ahad ni, keimanan dia kuat kepada Allah. Jadi kita begitulah. Allah Ta'ala uji bukan dengan kesusahan, tapi Allah Ta'ala uji dengan nikmat. Jadi kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, kita cuba untuk menghayati, mengamalkan dalam kehidupan kita. Apa yang Nabi buat kita ikut, insya-Allah akan mendapat pahala. Kata Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Usul Fiqh Nihayatul Usul, sunnah Nabi ini ataupun perkara sunnah ni
dia terbahagi kepada 3 kategori yang dalam istilah fiqh disebut sebagai mandu, perkara sunat. Yang pertama disebut sebagai sunnah. Sunnah dalam istilah ilmu hadis makna lain, dalam istilah ilmu fiqh makna lain. Kalau istilah ilmu hadis, sunnah itu apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi perkataan baginda, perbuatan dan juga pengakuan Nabi. Itu dari segi istilah ilmu hadis. Tapi dari segi istilah fiqh, sunnah itu apa yang kita buat mendapat pahala, dan kalau kita tak buat tidak mendapat dosa dan tidak dihukum ke atas kita. Jadi dalam perkara sunnah ni ulama usul fiqh bahagi pada 3. Yang pertama disebut sebagai sunnah, yang kedua disebut sebagai mustahab, yang ketiga disebut sebagai tatawwu'. Yang pertama disebut sebagai sunnah, iaitu Nabi yang ataupun amalan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berkekalan, baginda tak tinggal. Contohnya sembahyang berjemaah, contohnya sembahyang sunat duha, contohnya sembahyang sunat witir. Hak ni perkara-perkara sunat yang Nabi sentiasa jaga istiqamah, maka kita buat mendapat pahala. Yang kedua dipanggil sebagai mustahab. Nabi tak buat secara istiqamah, Nabi buat secara jarang-jarang, maka kalau kita buat pun mendapat pahala. Antaranya Nabi diriwayatkan sembahyang tengah malam, sahabat ikut dalam sembahyang malam tadi, Nabi baca surah-surah panjang. Baca surah Al-Baqarah, baca surah Ali Imran, maka diriwayatkan Nabi pun buat begitu. Maka kita ikut pun tak mengapa. Kita sembahyang tengah malam, kalau kita hafal Quran, nak baca panjang pun tak mengapa, dan kalau kita tak mau baca ayat panjang-panjang pun tak mengapa, tetap mendapat pahala. Dan yang ketiganya dipanggil tatawwu'. Perkara amalan ini Nabi tak pernah buat, tapi ulama melihat sebagai satu amalan yang baik. Antaranya contoh-contoh wirid-wirid dan zikir-zikir tertentu. Seperti hari ini kita naik kereta, kita selawat banyak-banyak. Maka perkara ini tidak ada riwayat yang jelas mengatakan Nabi jikalau naik kenderaan, naik unta, naik kuda, Nabi banyak baca selawat, Nabi baca zikir-zikir tasbih tertentu. Benda ni tidak ada dalam amalan Nabi, tetapi ulama memperakui jikalau kita buat tetap mendapat pahala. Sebab apa? Berdasarkan hadis umum, supaya kita ni senantiasa berzikir, ingat kepada Allah. Dan begitu juga ada amalan yang Nabi buat, dan ada amalan yang Nabi tidak pernah buat tapi sahabat buat, kita ikut tetap mendapat pahala. Amalan-amalan ini tidak ada dalam riwayat-riwayat hadis baginda Nabi SAW pernah buat, tetapi sahabat buat, kita ikut tetap mendapat pahala. Antaranya yang masyhur sekali sembahyang sunat tarawih 20 rakaat berjemaah. Sebab apa? Dalam riwayat hadis Nabi tak buatlah sampai 20 rakaat berjemaah tiap-tiap malam, tapi perkara ini diperakui dan dianjurkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita buat, kita pun dapat pahala. Begitu juga dalam amalan-amalan lain, sembahyang sunat nikah. Sembahyang sunat nikah, nak orang-orang baru kahwin, amalan sembahyang sunat nikah ni Nabi tak buat, tapi disebut dalam riwayat hadis. Antaranya dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, seorang sahabat pernah bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud. Dia kata, wahai Abdullah bin Mas'ud, saya berkahwin dengan seorang perempuan hamba yang masih muda lagi. Jadi saya takut dia benci kepada saya, tak suka pada saya. Nak buat macam mana? Maka Abdullah bin Mas'ud pun beritahulah kepada sahabat tadi. Dia kata, kalau begitu, malam sekarang
jikalau kamu bersama dengan isteri kamu dalam bilik, kamu sembahyanglah sunat dan biar isteri kamu ikut sembahyang di belakang. Sembahyang sunat nikah. Tak semestinya lepas saya terima akad nikahnya, Tok Imam nikah suruh sembahyang sunat lalu, tak semestinya gitu. Tapi dari segi cara sebenarnya tengah malam garang, bila bersama dengan isteri, sembahyang sunat dulu. Sembahyang sunat nikah ni tidak dibuat zaman Nabi ataupun Nabi tak buat, tapi perkara ni diperakui oleh sahabat Nabi SAW. Maka jika kita buat, mendapat pahala. Kalau nak buat sembahyang sunat nikah, kena nikah lagi lah. Seterusnya, cium masah Quran, cium Al-Quran. Nabi tidak riwayatkan pernah cium Al-Quran. Sebab zaman Nabi SAW, Al-Quran 30 juzuk sebuah tu tak ada lagi. Al-Quran zaman Nabi ni ditulis merata-rata, atas kulit-kulit binatang, atas maknanya keadaan yang berselera. Al-Quran 30 juzuk tu mula dibukukan, dijilid start zaman Sayyidina Abu Bakar dan dibuat secara terperinci lebih elok lagi di zaman Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi orang yang diriwayatkan pernah cium Quran iaitu sahabat Nabi bernama Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal dia masuk Islam lewat sikit pada tahun yang ke-8 Hijrah. Ayah dia Abu Jahal tidak beriman, tapi anak dia Ikrimah bin Abi Jahal beriman dan masuk Islam. Antara amalan yang pernah diriwayat disebutkan, Ikrimah ni bila sudah baca Quran, dia kucuk Al-Quran. Dia pun kata kalamu rabbi, kalamu rabbi. Ini kata-kata Tuhanku, ini kata-kata Tuhanku. Jadi amalan-amalan ni walaupun Nabi tak buat, tapi sahabat buat, kita ikut tetap mendapat pahala. Muslimin muslimat sekalian, pentingnya bagi kita menghayati sunnah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata seorang ulama mutaakhir iaitu Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, pentingnya bagi kita menghayati, mengkaji sirah sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, supaya kita kenal siapa diri Nabi alaihi wasallam, supaya kita kenal batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Nabi Muhammad tu siapa, anak siapa, sejarah hidup Nabi kita tahu. Maka inilah pentingnya kita mengkaji sejarah. Macam kita lah, kalau kita kenal sejarah peribadi seseorang, maka kita tahulah, maka adanya perasaan cinta dan kasih kepada orang berkenaan. Yang kedua, sebab apa pentingnya kita menghayati sejarah hidup Nabi? Sejarah hidup Nabi, maka kita dapat memahami Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran turun kepada kita secara umum, seperti mana perintah Allah Ta'ala, wa aqimus salat wa atuz zakat, hendaklah kamu mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat. Al-Quran sebut dari segi sembahyang, tapi dari segi sembahyang waktu bila, berapa rakaat, cara rakaat bacaan apa, cara duduk dan sebagainya, benda ini diterang oleh Nabi SAW. Begitu juga dari segi mengeluarkan zakat. Al-Quran menyebut dari segi umum, keluarkanlah zakat. Maka Nabi sebut bagaimana kena keluarkan zakat dan bagaimana kadar nisab dia. Maka perkara ini dijelaskan oleh Nabi SAW. Dan seterusnya diperincikan lagi oleh para ulama, para alim ulama, diperincikan oleh para sahabat, diperincikan oleh para alim ulama. Jadi apa yang sampai kepada kita pada hari ini, apa yang ulama telah beri garis panduan, benda tu tadi adalah daripada Nabi SAW. Dari segi mengeluarkan zakat, Nabi sebut cara secara dasarnya, secara asalnya, keluar zakat sekian-sekian daripada makanan yang mengenyangkan. Dan kalau dalam konteks masyarakat negara Arab, keluar zakat dari segi makanan yang mengenyangkan, maka makanan orang Arab ketika itu adalah gandum. Setengah-setengah tempat adalah bali, makanan yang mengenyangkan. Jadi bila pergi kepada luar tanah Arab,
maka dia tidak pergi kepada keluar zakat dari segi gandum, bali, maka dia pergi kepada keluar zakat padi, zakat beras. Sebab tempat kita setengah ulama memperincikan lagi, boleh keluar juga zakat dengan nilai yang RM1. Sebab apa? Berdasarkan kepada nilai yang harga beras ataupun harga makanan asasi bagi sesuatu tempat. Jadi inilah muslimah sekalian, pentingnya bagi kita untuk menghayati sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang penting sekali, setelah kita memahami, mengkaji, maka kita amalkanlah dalam kehidupan kita. Ya. Kalau orang tu kata dia ikut sunnah Nabi, tapi dari segi akhlak tidak ada, maka dia masih lagi bukan golongan yang cinta pada Nabi. Antara contoh yang penting, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW ini, sebagaimana ditanya Siti Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha menjawab, akhlak Nabi kana khuluqul Quran. Akhlak Nabi adalah seumpama Al-Quran. Al-Quran yang bergerak di atas muka bumi. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari segi akhlaknya, perhayatannya, orang yang paling pemurah, senyum, nak hubungan silaturahim, amanahnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Pada diri Nabi ni ada contoh yang terbaik. Kalau sebut dari segi bab kebersihan, penampilan diri, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bersih. Dalam kitab Syama'il At-Tirmidzi, Rasulullah yang jaga penampilan diri dia. Dia ada sikap dia sendiri, menyak rambut dia dengan beberapa benda yang lain, bahkan cermin baginda pun ada untuk memperhiaskan diri dia, orang yang kemas. Maka kita pun begitu juga. Kita dalam keadaan kemas, yang penting niat kita untuk apa? Untuk ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak payah. Tak. Dalam kitab Al-Azkar, dalam kitab Ibn Sunni, Amalul Yaumi wal Lailah, Al-Azkar Al-Imam Nawawi sebut cerita daripada start Nabi nak tidur sehinggalah Nabi tidur, sehari amalan Nabi boleh kita ikut. Terutamanya disebut sebagai ad'iyah al-masnunah, doa-doa yang disunatkan kita baca. Doa nak pakai baju, doa nak buang baju, doa tengok cermin, doa keluar rumah, doa masuk rumah, doa ketika nak makan, doa ketika hujan, doa naik kenderaan, semuanya ada disebut mengenai amalan-amalan Nabi. Maka tidak menjadi keberatan bagi kita untuk kita beramal. Bacaan pendek-pendek je. Nak tidur pun begitu juga. Nabi ajar dengan para sahabat amalan yang ringkas. Tak perlu amalan berat-berat. Kalau kita nak jaga sembahyang tahajud, 12 rakaat ke, nak jaga sembahyang duha 12 rakaat ke 8 rakaat, tahap iman kita ni dok kuat lagi. Tapi kita ambil amalan-amalan yang mudah, besar ganjarannya. Antaranya Nabi ajar pada para sahabat amalan kecil tapi ganjarannya besar. Seperti mana dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Aya'jizu ahadukum an yaqra'a thulutsal Qur'ani fi lailah." Nabi kata pada para sahabat, adakah di kalangan kamu ni akan merasa lemah bila tiap-tiap malam sebelum tidur baca 10 juzuk Al-Quran, baca 1/3 Al-Quran? Allah 10 juzuk. Sahabat pun kata, "Man yastati'u dzalik ya Rasulullah?" Siapa boleh buat begitu? Nak baca 10 juzuk. Satu juzuk 20 muka surat. Kalau 10 juzuk lebih kurang 200 muka surat. Siapa boleh buat begitu? Nabi kata mudah je amalan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Suratul Ikhlas ta'dilu thulutsal Quran." Nabi kata baca surah Al-Ikhlas sekali seumpama 1/3 Al-Quran. Maknanya kalau kita baca 3 kali sebelum tidur, seolah-olah macam kita sekali khatam.
Ini hadis sahih riwayat Muslim. Maknanya bukan benda yang payah. Dah ada setengah orang tu nak istiqamah. Kalau boleh bangun lagi-lagi bagus. Bangun ibadat tengah malam. Nak suruh istiqamah ni kadang-kadang ialah orang yang dia beri taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada orang tu dia boleh bangun malam-malam. Dia tengok jadual Piala Liga Eropah. Kalau dia minat Liverpool, kalau Liverpool main malam sekian-sekian pukul 3-4 pagi, maknanya kalau 3 kali seminggu pun dia boleh bangun. Sebab apa? Sebab hak tu dipanggil masyaqqah, bukan mujahadah. Masyaqqah ni orang tu susah payah, tapi tak nafsu tak larang. Nak berlari jogging pagi-pagi hari, tak boleh. Naik bukit tinggi-tinggi, tak rasa lengah. Sebab apa? Bukan mujahadah. Mujahadah ni benda susah payah kita buat, tapi nafsu tak suka. Termasuklah nak bangun tengah malam. Sebab nafsu tak suka, jadi payah. Jadi nak istiqamah bangun tengah malam kita payah, maka kita istiqamah jaga sembahyang isyak dan subuh berjemaah. Dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'ah fa ka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'ah fa ka'annama qama al-laila kullah." Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Yang bermaksud, baginda bersabda, sesiapa yang sembahyang isyak berjemaah, maka ganjaran pahala dia seperti dia sembahyang ibadat sunat separuh malam. Sesiapa yang sembahyang subuh berjemaah, ganjaran pahala dia seperti dia ibadat seluruh malam. Maknanya kita boleh jaga sembahyang isyak dan subuh berjemaah pun mendapat ganjaran pahala yang besar. Jadi muslimin muslimat sekalian, kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekuatan kesihatan tubuh badan kita ni, kita masih hidup lagi. Maka apa yang penting bagi kita, macam saya bagi tahu awal lagi lah, sekadar kata cinta pada Nabi, tak pada tulisan kita cinta pada Nabi, tak sekadar dengan sambutan majlis-majlis tertentu, tetapi yang penting sekali melalui amalan kita. Kita mari sembahyang berjemaah ni tanda orang yang cinta dan kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu kepada amalan-amalan yang besar, tak keluar bajet yang besar-besar, tak nak cinta pada Nabi. Cukuplah antaranya kita jaga sembahyang berjemaah, itu tanda kita cinta dan kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari ini marilah sama-sama kita cuba untuk mengikuti golongan-golongan yang cuba untuk menghidupkan amalan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Kata hikmah, kata pepatah Arab, fatashabbahu biqaumin illam takunu mithlahu. Maka kita cubalah untuk ikut-ikut jadi golongan yang hebat, walaupun kita dah nak ikut 100%. Kita cuba nak ikut amalan para sahabat, walaupun kita dah nak ikut 100%. Kita nak cuba ikut amalan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar orang yang paling hebat dari segi amalan dia, sehingga Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu nak lawan amalan Sayyidina Abu Bakar pun tak dapat, jadi lemah. Sebagaimana disebut dalam kitab Tarikh Khulafair Rasyidin, menceritakan tentang kehebatan amalan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Antaranya disebut baginda Nabi selepas sembahyang subuh berjemaah berpaling tanya para sahabat, siapakah di antara kita pada pagi ni, hari ni puasa sunat? Maka Sayyidina Umar pun jawab, wahai Rasulullah, nak puasa sunat macam mana? Semalam dah ingat nak niat, jadi dah nak puasa sunat lah hari ni. Lalu Sayyidina Abu Bakar pun menjawab, wahai Rasulullah, semalam saya sebelum tidur rasa nak puasa sunat hari ni, jadi semalam saya sempat niat, jadi hari ni saya puasa sunat.
Sayyidina Abu Bakar menang dari situ. Lalu Nabi kata, siapakah di antara kamu pada hari ini, pada pagi ni, pada subuh ni telah melakukan amalan ziarah? Sayyidina Umar pun kata, wahai Rasulullah, gelak-gelak hari lagi ni nak ziarah macam mana? Nak baru sampai subuh, lepas ni boleh lagi ziarah. Sayyidina Abu Bakar kata, alhamdulillah, semalam saya dapat berita Abdul Rahman bin Auf tak berapa sihat. Jadi kebetulan bila nak mari Masjid Nabawi, lalu depan rumah dia, saya pun ziarahlah Abdul Rahman bin Auf. Maknanya amalan puasa sunat, amalan ziarah Sayyidina Abu Bakar buat dah. Nabi tanya lagi, siapakah di antara kamu pada pagi ini telah melakukan amalan sedekah? Sayyidina Abu Bakar kata, Sayyidina Umar kata, nak sedekah macam mana wahai Rasulullah? Nak, kita baru sembahyang subuh, lepas ni tak apalah, boleh cari rezeki, boleh sedekah. Sayyidina Abu Bakar kata, masa di ziarah subuh tadi sebelum mari ke masjid ni nak sembahyang subuh, sambil-sambil itu di tepi Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ada roti sebuku. Jadi dia kata dia pun minta izin ambil roti tadi. Sebab apa Sayyidina Abu Bakar kata dia ambil roti niat nak sedekah? Sebab di Masjid Nabawi, di luar, di halaman Masjid Nabawi, biasa ada sahabat-sahabat yang susah. Jadi dia kata dia niat nak sedekah. Sebelum masuk sembahyang Masjid Nabawi, nak sedekah. Jadi Sayyidina Abu Bakar kata bila dia bawa roti pergi Masjid Nabawi, memang ada sungguh sahabat-sahabat susah ni duduk di halaman, di beranda masjid. Jadi dia pun beri sedekah roti kepada orang-orang susah tadi. Jadi inilah amalan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pun mengalah. Sayyidina Umar pun mengalah. Sehingga Nabi SAW sebut, jikalau ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar dengan iman seluruh penduduk bumi, nescaya berat lagi timbangan iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi inilah yang kita minta dengan Allah Ta'ala dalam sembahyang kita. Tiap-tiap kali sembahyang kita minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Apakah maksud siratal ladzina an'amta alaihim? Jalan yang engkau telah beri nikmat, iaitu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Jalan-jalan para nabi, para sahabat, siddiqin, para seperti amalan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, jalan-jalan orang soleh, jalan-jalan orang yang mati syahid. Ini yang kita minta dengan Allah Ta'ala sentiasa. Jadi muslimin muslimat sekalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa beri taufik dan hidayah kepada kita, gengangkan tubuh badan kita nak buat perkara baik. Walaupun dengan sedikit, tetapi setiap amalan baik akan dinilai tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apatah lagi amalan baik tadi kita buat dengan ikhlas. Jangan kata dengan adanya duit banyak baru kita boleh derma, tapi kita buatlah sekadar yang mampu. Tak semestinya dengan wang ringgit, tetapi dikatakan sedekah tadi, kita senyum, kita temu orang, kita beri nasihat. Wal kalimatu thayyibatu sedekah. Kata-kata yang baik itu merupakan sedekah. Temu sayang-sayang kita khabar, malam esok ada majlis ilmu, itu merupakan sedekah juga. Sebab apa? Ucapan yang baik. Jadi muslimin muslimat sekalian, apa yang saya sampaikan daripada ceramah yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan kita semua dapat amal, khususnya saya sendiri, dan apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan apa yang tidak baik daripada ceramah yang saya sampaikan itu disebabkan kelemahan diri saya, kurangnya ilmu, kurangnya persiapan, dan saya minta ampunlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.